Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas, aku ada menerangkan berkenaan dengan support dan resistance. Betul. Dan pada video kali ini, aku akan menerangkan lebih lagi berkenaan dengan kepentingan support dan resistance. Apa signifikannya kita belajar support dan resistance ni? Apa kepentingan dia dalam trading ataupun investing? Nanti kita saksikan. Okey, pertama sekali, aku ada pilih satu counter ni, nama dia FP Group ni. FP Group, nama counter ni. Dan aku tukarkan dia punya chart dia ni kepada line chart untuk memudahkan newbie bagi melukis area support dan resistance. Yang mana aku lukis ni, yang ada tanda harga ni, semua area support dan resistance ya. Untuk memudahkan lukis support dan resistance, kita tukar kepada line chart bagi newbie. Kalau bagi yang dah advance tu tak apalah, kita gunakan dia sebagai candlestick pun tak apa. Okey, kita tukarkan dia kepada candlestick. Okey, pertama sekali, apakah kepentingan dia support dan resistance? Okey, kalau kita lihat pada harga ni, pada tarikh ni, sini, tengok sini, tarikh sini, pada tarikh 18 hari bulan 1. Okey, sebelumnya 17 hari bulan 18 hari bulan 12. Ini 17 hari bulan 12. Sekiranya harga naik daripada bawah ni ke atas ni, adakah kita sanggup untuk menanggung risiko sekiranya harga itu turun? Faham tak? Kalau harga tu sampai sini je, sekarang ni masa kita hari ni 17 hari bulan 12 2019 contohnya. Tengok sini. Contoh hari ni 17 hari bulan 12 2019. Kita tengok chart untuk FP Group ni, dia naik je. Adakah kita akan menjadi seorang trader untuk mengejar harga market ni? Kita kejar harga dia tengah naik, kita sangkakan dia akan terus meneruskan kenaikan, ataupun kita tunggu dia turun sikit? Dia sebaiknya, sekiranya kita melihat satu carta yang ada harga menaik macam ni, tinggi macam ni, sebaiknya kita jangan kejar harga tersebut. Kita tunggu di mana dia ada, kita panggil dia pullback ni, turun ni, daripada sini ke sini kita panggil dia pullback ataupun retracement. Kita tunggu retracement. Itu adalah sebaiknya. Jika kita lihat, kawasan sini adalah area resistance, di mana seller lagi kuat daripada buyer. Dan kita jangan kejarlah harga sini, jangan belilah sini. Sebab apa? Kalau kita beli dekat area sini, kita beli sini contohnya, sini ataupun atas ni ke, kita kejar harga, dan kita akan mengalami risiko iaitu sebanyak 53.1% berbanding kalau kita tunggu dia jatuh dulu, pullback ke arah resistance sebelumnya, ke arah resistance sebelumnya yang kini menjadi support ni, area ni lain ni, kita beli dekat sini dan kita hanya merisikokan duit kita sebanyak 45. Adakah kita nak risiko 45 ataupun risiko 53? Mesti kita nak risiko yang kurang, betul tak? Ni risiko ni 45.4% berbanding 53%. Kalau kita beli dekat sini, harga mungkin boleh naik lagi ke resistance yang tadi, yang dia pernah capai sini tadi, dan kita boleh jual dekat sini pegangan kita. Kita beli dekat sini, kita jual dekat sini, kita dah dapat dalam 16%. Okey tu, 16%. Siapa nak bagi? Okey, sekiranya price terus naik memecahkan resistance ni, memang kita menjangkakan dia akan naik. Boleh kalau kita nak beli, kita beli sini, tapi kita kena cut loss kita di area
support resistance become support ni. Yang ni pernah jadi resistance dulu. Tapi sekarang ni dia dah jadi support. Kalau dia turun je melepasi harga support ni dan dia close di bawah para support ni, maknanya kita kena cut loss lah. Kita punya pegangan kita kena cut loss. Faham tak? Kalau kita pegang harga tu, kita beli melepasi para resistance, kita beli sini. Dan kalau dia close bawah resistance-nya tadi, ni resistance, dia become support, dia menjadi support dah sekarang ni. Kita beli sini. Kalau dia turun melepasi harga support ni yang lain ni, dia close di bawah harga support ni, kita boleh jual lah, kita boleh cut loss kita punya pegangan. Buat apa tunggu lagi, takut dia jatuh lagi je. Jadi itulah signifikan dia, kepentingan dia untuk kita beli di paras support ni. Tengok ni support, kita beli sini. Atau mau kita beli sini pun tak apa. Kalau kita sanggup menunggu dia naik balik, kita sanggup tunggu, kita merisikokan lah. Kita merisikokan. Kalau kita beli sini, kita dah dapat lah. Jelas-jelas support dekat sini. Ni support dekat sini. Jelas dah. Jadi kita belilah area sini. Jadi kita hanya merisikokan duit kita sebanyak 42%, iaitu di paras support yang mula-mula dia naik. Support yang mula-mula dia naik. Kalau dia turun melepasi support yang mula-mula dia naik ni, barulah kita cut loss. Berbanding kalau kita beli atas ni, kita beli di pucuk ni, di paras atas ni kita beli. Tengok tu, kita merisikokan duit kita sebanyak 55%, lebih 50%. Banyak tu kalau kita invest sebanyak 1,000 contohnya, kita merisikokan sebanyak RM500. Kalau ni kita merisikokan sebanyak RM400 je, tapi still banyak RM400. Kalau kita sebolehnya kita hanya merisikokan duit kita sebanyak 10% saja. 10% saja, ingat tu. Jadi kepentingan support dan resistance ni, dia menjaga emosi kita supaya kita jangan kejar harga. Faham tak? Ni kalau duduk atas ni, takkanlah kita nak kejar harga ni. Memang kita menjangkakan dia akan terus melakukan kenaikan. Tapi sampai bila dia nak meneruskan kenaikan? Boleh jadi dia akan terus turun. Macam ni, tengok ni. Kita beli sini, lepas tu kita hit a hole. Tiba-tiba counter tu jatuh. Jatuh sampai sini. Dah banyak mana dah kita loss. Faham tak? Dan dia nak capai balik untuk kita break even ataupun capai harga kita yang kita beli tadi tu, makan masa lama lagi lah. Tengok dia, sekarang dia baru sini, nak sampai sini memang tunggu setahun jugalah kot. Faham tak? Jadi kepentingan support dan resistance ni, kita nak kawal kita punya emosi dalam membeli, dalam buy, dan juga kita nak mengawal kita punya risiko pembelian kita. Kita beli hanya di paras support. Sebab bila masa harga sampai di paras support kan, bila harga sampainya di paras support, kemungkinan dia melakukan rebound, dia akan naik balik itu adalah cerah. Kalau dia turun melepasi paras support, kita cut loss je lah. Kalau boleh kita beli sini, kita beli di paras support, kita cut loss. Area sini pun tak apa, dalam 11%, dalam 11%. Di sini. Okey dah. Tu kalau cut loss lah. Kalau take profit tu atas individu, yang tu lebih advance lah pembelajaran dia. Kalau nak tengok dekat mana dia boleh capai tu lebih advance lah. Nanti kita belajar slow-slow insyaAllah. Okey, harap ni membantu. Dan key point dia adalah beli di paras support, jual di paras resistance seeloknya. Kalau nak hold boleh. Kalau dalam M+, kita ada yang dinamakan sebagai stop limit. Kita boleh stop limit lah. Allah alam cara penggunaan stop limit tu macam mana. Macam tu lah. Beli di paras support, jual di paras resistance. Okay. Dan kita boleh mengurangkan risiko kerugian kita. Tengok ni. Ni beli di paras resistance, ni beli di paras support. Cut loss di paras support yang paling bawah sekali. Risiko dia tengok ni. Perbezaan dua ni. Okay, harap-harap membantu video ni. Okay, sekian. Terima kasih.
Assalamualaikum.